3, 2, 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kami kali ini adalah kesan wabak COVID-19 ke atas Fekra Sdn Bhd dan hubungan manusia dalam pentadbiran semasa COVID-19. Okey, Fekra Berhad ialah sebuah badan korporat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kewangan. Fekra ditubuhkan pada tahun 1966 dengan nama Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan. Objektifnya adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar dengan membantu masyarakat luar bandar menyertai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Okey, matlamatnya adalah untuk mewujudkan sektor luar bandar yang dinamik, menarik dan menguntungkan. Okey, salah satu anak syarikat Fekra Berhad ialah Fekra Niaga Sdn Bhd adalah salah satu syarikat pengeluar baja yang terkemuka di Malaysia. Okey, ianya beroperasi sejak tahun 1998 dan kini telah berjaya mengukuhkan nama sebagai sebuah syarikat yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran serta pengkhususan dalam pengurusan baja, kontrak kerja peladangan, pembekalan produk agrokimia serta pelbagai niaga yang dapat memenuhi kepuasan pengguna dalam menghadapi kecemerlangan global. Okay. Fekra Niaga juga berhasrat untuk mengembangkan lagi sayap mereka dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan terkini yang berkait rapat dengan industri pertanian bagi memenuhi permintaan di dalam dan juga di luar negara. Fekra dipertanggungjawabkan untuk memajukan kawasan luar bandar dengan membuka peluang kepada masyarakat luar bandar menyertai ekonomi bagi menjana pendapatan. Hai, saya Janani, anak perempuan wilayah KEM, nombor matrik 269035, akan menerangkan mengenai hubungan manusia dalam pentadbiran semasa musim pandemik COVID. Pandemik COVID-19 telah membawa banyak negara ke arah krisis ekonomi. Dalam situasi ini, terdapat banyak keperluan untuk memulihkan fakulti rohani kita pada masa yang sukar ini. Antaranya ialah seperti memunculkan kerendahan diri, kebaikan, kepercayaan dan juga harapan kepada dunia yang mengalami kekacauan dengan krisis kesihatan ini. Isolasi dan juga jarak sosial juga telah membantu kita untuk merenung semula kebijaksanaan spiritual hubungan manusia yang progresif. Pandemik virus COVID telah jelas menunjukkan bahawa kita hidup antara satu sama lain dan bergantung. Pandemik yang bermula dari wilayah China iaitu Wuhan telah merebak ke negara-negara lain. Ini telah menunjukkan kepentingan rohani menghancurkan identiti, ego, pemisahan dan berfokus kepada yang penting untuk kelangsungan hidup dan juga kemajuan manusia. Oleh itu, COVID-19 harus menjadi pengajaran kepada rakyat Malaysia untuk menghidupkan semula fakulti rohani mereka dan berusaha ke arah kemanusiaan dan hidup bersama. Selepas krisis ini berada di tahap yang stabil, semua rakyat Malaysia harus menjangkau orang-orang agama lain di masjid, gereja ataupun kuil untuk menghargai kemanusiaan kita. Teori interaksionisme sebagai landasan interaksi sosial manusia dalam hubungan manusia semasa pandemik COVID-19. Isu penularan wabak COVID-19 dalam lingkungan sosiologi masyarakat bersandarkan teori interaksionisme oleh George Herpmet 1939. Terdapat dua bentuk atau tahap interaksi sosial iaitu interaksi tidak simbolik di mana interaksi manusia bertindak secara langsung terhadap gerak isyarat atau tindakan orang lain, dan interaksi simbolik pula manusia mentafsir setiap gerak isyarat dan bertindak berasaskan hasil makna tafsiran tersebut. 7 prinsip asas teori interaksionisme yang dijelaskan dalam Ritzer 1992.
Manusia tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai keupayaan berfikir di mana keupayaan berfikir manusia dibentuk oleh interaksi sosial. Manusia mempelajari simbol dan makna yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir untuk beraksi dan berinteraksi. Manusia berupaya mengubah suai simbol dan makna berdasarkan interpretasi mereka terhadap sesuatu situasi. Kerana manusia boleh menjangkakan kesan tindakan sama ada baik atau buruk kesannya. Jalinan aksi dan interaksi akan membentuk kumpulan dalam masyarakat. Oleh itu, jelaslah bahawa skema MIT yang menjadi tunjang dalam teori interaksionisme ternyata mencabar tindakan kelakuan masyarakat sepanjang COVID-19 dengan alasan melihat cara masyarakat berfikir dan bertindak sepanjang penularan COVID-19. Tindakan interaksi fikiran yang dirasa berhak dalam mengeratkan hubungan sesama pekerja semasa COVID-19 yang ada dalam negara perlu menilai semula serta prestasi yang perlu dipenuhi oleh setiap pekerja untuk tahun 2020 dengan mengambil kira keadaan semasa luar jangka yang sedang dihadapi pada ketika ini. Wabak ini boleh membawa maut, telah membawa perubahan terhadap kehidupan semua pihak termasuk kehidupan para pekerja. Banyak aktiviti harian serta kerja yang terpaksa ditangguh dan dibatalkan sepenuhnya bagi memandu virus berkenaan. Kerajaan di seluruh dunia juga termasuk Malaysia telah pun melaksanakan perintah kawalan pergerakan bagi menekan virus berbahaya terbabit. Sama ada kita suka ataupun tidak, corak kehidupan kita sekarang sudah berubah sepenuhnya di mana ramai pihak yang tidak dapat melakukan tugasan seperti yang biasa dilakukan sebelum ini. Walaupun ada tempat kerja yang menyarankan kaki tangannya untuk bekerja dari rumah dan menggunakan teknologi komunikasi moden, tidak semua tempat kerja yang mampu menggunakan sistem teknologi komunikasi moden dengan sepenuhnya atas faktor-faktor tertentu. Hasil kerja yang dilaksanakan melalui penggunaan teknologi komunikasi moden ini juga tidak dapat saingi dan mencapai tahap keberkesanan dan mutu kualiti hasil kerja seperti penggunaan sistem kerja secara konvensional dengan berada di tempat kerja seperti yang biasa diamalkan oleh para pekerja dalam negara kita. Memandangkan kita tidak dapat memenuhi tahap keberkesanan dan mutu kualiti hasil kerja seperti biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelum ini adalah ingin dicadangkan supaya setiap tempat kerja yang ada dalam negara kita untuk melihat semula kerja yang telah disarankan di tempat kerja masing-masing serta menilai semula tahap prestasi yang perlu dipenuhi oleh pekerja mereka sepanjang tahun 2020. Adalah mustahil untuk para pekerja memenuhi segala sasaran kerja seperti yang telah dirangka serta memenuhi tahap prestasi akibat daripada COVID-19. Dapat 4 kaedah tindakan intervensi yang dilakukan oleh Federasi yang berhad bagi mengurangkan kesan wabak COVID-19 terhadap prestasi dan mutu kerja, iaitu nombor 1, melalui sistem petunjuk prestasi utama. Dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Key Performance Indicator atau dipendekkan sebagai KPI. Nombor 2, terdapat juga sistem permakahan tertentu yang perlu dipenuhi oleh setiap pekerja melalui sistem prestasi ini. Sekiranya pekerja terbabit gagal memenuhi tahap pemakahan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh pihak majikan tempat kerja mereka, pekerja terbabit boleh dikenakan tindakan disiplin ataupun hukuman seperti penafian untuk kenaikan tangga, gaji tahunan dan lain-lain lagi. Nombor 3, perkhidmatan dalam talian secara end-to-end. Di samping itu, pendigitalan juga boleh dikenal pasti perkhidmatan yang boleh dinaik taraf terhadap perkhidmatan dalam talian secara end-to-end melalui penambahbaikan proses peningkatan kemahiran sumber manusia, kajian peraturan serta dasar dan seterusnya menggunakan teknologi digital. Konsep bekerja di rumah adalah nombor 4, iaitu
Bekerja dari rumah mula dilaksanakan secara meluas ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia berikutan wabak COVID-19. Bagi sektor kerajaan dan swasta, amalan bekerja dari rumah menimbulkan beberapa persoalan dan tanda tanya. Berikutan ramai tidak jelas tentang konsep ini. Kaedah bekerja dari rumah sebagai pendekatan memerangi jangkitan COVID-19 berkemungkinan berterusan diguna pakai bergantung kepada jangka masa pemulihan penularan wabak terbabit. Salam, saya Gita Mala, matrik number 268349 akan present bahagian kesimpulan untuk assignment kumpulan kami. Kenaikan kes COVID-19 yang semakin menular di Malaysia sangat bahaya kerana kes ini makin naik hari ke hari. Sehingga 10 Mei 2020, kes telah hampir mencecah 10,000 iaitu 6,656 kes dan kadar kematian pula 108 seperti yang dilaporkan oleh KKM. Ini bukannya masalah di negara kita saja tetapi ini adalah masalah global sebab tu penyakit COVID-19 disebut pandemik. Okey, so langkah yang telah diambil oleh negara kita yang digelar sebagai PKP iaitu pergerakan yang dikawal PKP yang disebut Perintah Kawalan Pergerakan. Terdapat banyak implikasi sosiologi dalam pemikiran MAD sebagaimana yang dijelaskan oleh Najimah Muhammad Yusof 2004 dalam tulisan beliau dalam kertas kerjanya yang bertajuk Implikasi Sosiologi Pemikiran George Herbert Mead. Okey, beliau menjelaskan bahawa sosiologi telah menukar sifat manusia dengan memainkan peranan secara efektif. Kawalan sosial menjadi penting dan kemestian hanya adalah kawalan diri. Perubahan sosial lebih menjadi proses asal yang berterusan dengan kehidupan manusia secara berkumpulan daripada menjadi hasil berepisod bagi faktor yang tidak berkaitan dengan struktur yang mantap. Kehidupan manusia secara berkumpulan lebih dilihat sebagai sesuatu yang tidak lengkap kerana masih dalam pembinaan dalam berpindah dari satu keadaan yang lengkap ke satu keadaan yang lain. Kecelaruan sosial kecelaruan sosial tidak dilihat sebagai pemecahan struktur yang sedia ada tetapi dilihat sebagai ketidakupayaan untuk mengarahkan tindakan secara efektif dalam menghadapi situasi yang diberikan. Memandangkan tindakan sosial yang mempengaruhi masa depan seseorang, maka perkara ini dianggap mempunyai dimensi sejarah yang harus diambil kira untuk memberikan pemahaman yang mencukupi. Lantaran itu, dalam menangani isu COVID-19 di negara kita, masyarakat yang mempunyai pelbagai ragam manusia, pematuhan hidup dan interaksi sosial ini wajar dipatuhi sepanjang implikasi PKP ini. Dan walaupun pematuhan tersebut menyimpang daripada norma-norma kebiasaan tetapi kita terpaksa akur dan menjadikan lumrah dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih.